Dalam video ini saya akan terangkan secara lebih lanjut lagi bagi tutorial penggunaan sistem autoresponder Weber, dan jika dalam video sebelum ni saya telah terangkan kepada anda cara untuk anda membina kempen promosi anda. Jadi untuk ini anda perlu tahu sebelum anda menulis email promosi anda perlu membuat ataupun membina web form anda sendiri ataupun opt-in, iaitu borang untuk pelawat anda memasukkan nama dan juga email mereka. Jadi sebelum itu anda perlu pastikan yang anda telah pun aktifkan grup kempen anda. Sebagai contoh, sebelum ni kita telah menghasilkan satu grup kempen dipanggil sebagai ubat langsing. Okey, jika anda mempunyai banyak grup kempen yang lain seperti yang saya tunjukkan dalam contoh ini, sebelum ni setelah membuat banyak grup kempen yang lain, so pastikan jika anda ingin menambah web form anda perlu aktifkan kempen tersebut, iaitu sebagai contoh kita gunakan kempen ubat langsing ini. Jadi kita tekan tick di situ dan dia akan menjadi current list ini. Okey, dan seterusnya apabila anda telah pun mengaktifkan kempen anda tersebut, anda perlu pergi ke bahagian web form di sini, menu web form ini. Jadi anda klik untuk anda membina anda punya borang opt-in ataupun biasanya orang panggil sebagai web form. Okey, dan di sini anda perlu tekan ataupun klik pada butang create a new web form untuk anda mula menghasilkan web form anda sendiri. Okey, untuk sistem autoresponder Weber, ia menyediakan beberapa template yang anda boleh pilih di sini. Okey, anda boleh pilih mana-mana template yang anda fikirkan sesuai, yang anda rasakan menarik, dan juga anda hendak menggunakan web form tersebut untuk mengumpul nama dan juga email pelawat yang datang ke website anda kelak. Okey, namun itu di sini, jika anda lihat di sini, ini adalah template yang disediakan secara default oleh sistem autoresponder Weber. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk anda menggunakan ataupun menggunakan sahaja borang opt-in yang telah disediakan ini, namun anda customize sedikit, modify sedikit supaya ia bersesuaian dengan anda punya group campaign yang anda ingin hasilkan. Okey, ini adalah bahagian header untuk web form anda. Jadi anda boleh edit dan masukkan ayat yang sesuai di bahagian header ini. Contohnya ialah okey, jadi ini adalah ayat pada header web form anda. Okey, biasanya ia akan mengandungi arahan untuk pelawat memasukkan nama dan email mereka untuk mendapatkan sesuatu info secara percuma. Okey, jadi kita boleh modify sedikit. Jika anda ingin boldkan sahaja ayat ini, anda boleh highlightkan terlebih dahulu dan anda perlu klik pada function B ini ataupun bold. Okey, dan seterusnya anda perlu klik save. Okey, dan jika anda ingin lebarkan sedikit size untuk web form ini, anda boleh gunakan function resize ini dan anda tarik ke kanan untuk anda mengubah size lebar untuk web form ini, dan mengikut kesesuaian anda. Sama ada ingin menghasilkan web form yang lebih lebar, maka anda perlu anda perlu tarik resize anda punya web form ini ke kanan. Okey, mengencikan dan tarik sebelah kiri. Okey. Okey, dan seterusnya untuk bahagian name ini, anda perlu biasanya saya akan ubah name ini akan jadi bahasa Melayu, iaitu nama. Okey, dan seterusnya kita klik pada butang save, dan email ni pun kita boleh edit okey, kepada bahasa Malaysia email. Okey, dan seterusnya di bahagian submit ini, okey, kita boleh edit perkataan submit ini menjadi daftar sekarang. Okey, bergantung kepada anda boleh masukkan ayat yang lebih sesuai. Biasanya akan guna daftar sekarang. Okey, dan jika anda ingin letakkan di bahagian center, anda boleh position ke bahagian center, dan anda boleh edit sahaja sini jenis font yang anda nak gunakan dan juga size yang anda ingin gunakan di sini. Okey, jadi anda boleh customize, modify keseluruhan maklumat di sini menggunakan function-function yang telah disediakan oleh sistem ini. Okey, dan seterusnya selepas anda berpuas hati dengan maklumat-maklumat ini, dan anda hanya perlu
klik butang save web form ini. Okey. Okey, dan seterusnya selepas anda selesai design template untuk web form anda klik pada go to step 2 ataupun anda klik sahaja di bahagian yang atas ini iaitu design, setting, publish. Jadi dia ada 3 step. So ini design ni adalah step yang pertama, yang kedua adalah setting adalah step yang kedua, yang ketiga adalah step publish untuk menghasilkan borang opt-in anda. Jadi sekarang ni kita telah selesai untuk step yang pertama, so kita pergi pada step yang kedua iaitu bahagian setting. Okey, di bahagian setting ini anda perlu melengkapkan maklumat-maklumat seperti form name anda. Contoh yang sini ialah okey, tips percuma kelangsingan. Okey. Dan seterusnya di bahagian ini anda boleh sama ada thank you page anda, okey, di mana anda boleh set sebagai audio version, video version, custom page ataupun stay on current page. Okey, biasanya okey, untuk bahagian di sini terdapat dua function, okey, di mana anda lihat di sini. Untuk thank you page dan juga already subscribe page, saya akan terangkan dengan lanjut berkenaan dengan function untuk kedua maklumat ini. Untuk thank you page ialah di mana jika anda menggunakan double opt-in campaign, okey, di mana apabila pelawat memasukkan nama dan email mereka ke dalam borang opt-in ini, maka mereka perlu mengesahkan email mereka terlebih dahulu dengan klik pada link yang telah diberikan oleh sistem autoresponder Aweber. Okey. Dan untuk bahagian thank you page ini, okey, selepas mereka masukkan nama dan email mereka, biasanya mereka akan di-redirect ke thank you page. Okey, jadi sama ada anda boleh pilih untuk basic version ataupun audio version, di mana autoresponder Aweber ini telah merakamkan satu audio version untuk mengarahkan prospek tadi membuat semakan ke email mereka dan membuat pengesahan email tersebut, ataupun anda boleh memilih smart video version, di mana ini juga telah dihasilkan oleh autoresponder Aweber sendiri dan ia telah customize khas untuk anda punya campaign ini. Jadi anda boleh pilih, ataupun anda memilih untuk custom page, di mana setelah anda boleh menghasilkan satu page yang spesifik ataupun khas untuk mengarahkan pelawat tadi untuk membuat semakan ke email mereka. Jadi anda boleh letakkan URL untuk custom page tersebut. Contohnya biasanya saya buatnya domainanda.com/confirmemail.html. Ini yang biasa orang gunakan lah. Jadi bergantung kepada anda. Jika anda mempunyai page yang khas spesifik untuk campaign ini, maka anda perlu letakkan URL untuk campaign tersebut di sini. Okey. Namun begitu jika anda ingin pelawat stay on current page, maksudnya setelah mereka memasukkan nama dan email mereka, mereka masih lagi pada website tersebut, maka anda boleh pilih pada butang stay on current page. Namun begitu untuk tutorial ini saya akan hanya memilih untuk basic version sahaja, okey, untuk memudahkan proses penerangan ini, okey. Dan kita boleh memilih untuk open this in a new window. Okey, jadi maksudnya bila pelawat memasukkan nama dan email mereka, jadi mereka akan mendapat arahan untuk membuat semakan ke email mereka melalui dalam new window ini, iaitu untuk thank you page ini. Okey, seterusnya di bahagian already subscribe page ini, okey, ada dua pilihan, basic version dan juga custom page. Okey, untuk already subscribe page ini maksudnya apabila pelawat tadi menerima email confirmation message daripada Aweber tadi, yang mana meminta mereka untuk klik pada butang pengesahan ataupun klik pada link untuk pengesahan email mereka. Selepas mereka klik pada link tersebut, maka mereka akan dibawa ke dalam already subscribe page ini, ataupun juga dikenali sebagai success page. Okey. Jadi di sini anda boleh set sama ada basic version ataupun anda boleh custom page, di mana anda mungkin mempunyai page yang anda hasilkan, biasanya page terima kasih. Okey, jadi anda perlu letakkan URL anda di sinilah untuk custom page tersebut. Namun begitu untuk tutorial ini saya hanya menggunakan basic version sahaja. Okey, dan ini akan di mana pelawat tersebut selepas mereka mengesahkan email mereka, maka mereka akan di-redirect ke laman web ataupun ke satu landing page yang telah dihasilkan oleh Aweber dan ia telah diset secara default. Jadi kita akan menggunakan basic version untuk thank you page dan juga already subscribe page. Ini adalah untuk memudahkan tutorial ini. Okey, jadi selepas anda selesai memasukkan maklumat ini, anda hanya perlu klik pada butang save web form. Okey.
Dan setelah itu, setelah anda berjaya untuk step yang kedua, jadi anda boleh klik go to step 3 ataupun anda klik saja di bahagian menu atas publish ini untuk anda terus kepada butang yang step yang ketiga. Okey, di sini untuk publish. Okey, jika anda lihat di sini, okey, di sini ada 3 function di mana anda I will install my form. Okey, jika anda lihat di sini ada bahagian JavaScript snippet ataupun anda boleh pilih raw HTML version. Okey, biasanya untuk memudahkan anda, biasanya kita akan memilih untuk HTML version sahaja. Okey. Dan di mana HTML version ini, di mana setiap coding HTML ini anda perlu copy keseluruhannya dan anda perlu pastekan di dalam laman web anda kelak. Okey, namun untuk menerangkan bagaimana cara untuk anda memasukkan borang ataupun coding HTML ini ke dalam page anda yang dikenali sebagai squeeze page, ianya akan diterangkan dalam modul yang berikutnya, iaitu dalam modul berkenaan dengan squeeze page, bagaimana untuk anda membina squeeze page. Jadi untuk modul ini saya akan terangkan sehingga ke bahagian ini, iaitu sehingga anda dapat menghasilkan anda punya web form anda sendiri. Namun untuk modul yang berikutnya itu di bahagian bagaimana untuk anda membina squeeze page, anda akan menggunakan coding HTML ini untuk anda letakkan ke dalam squeeze page anda kelak. Jadi anda jangan risau, saya akan terangkan lanjutan daripada tutorial ini. Okey, itu untuk bahagian ini. Okey, jadi namun begitu, jika anda ingin menghasilkan website anda dan anda ingin outsource ataupun mengupah designer anda untuk menghasilkan web form anda sendiri ini, itu setelah anda membuat setting design dan juga setting untuk web form ini, anda boleh emailkan coding tersebut, maklumat coding yang ini kepada anda punya designer, di mana anda hanya perlu pilih option ini, okey, dan anda hantarkan maklumat tersebut kepada designer anda. Anda masukkan email designer anda dan di sini adalah message untuk designer tersebut. Okey, ini khas untuk anda jika anda mengupah orang lain ataupun designer untuk memasukkan coding HTML tadi ke dalam squeeze page anda. Okey, itu yang kedua, pilihan yang kedua. Yang ketiga ini adalah pilihan untuk anda mengumpul mailing list terus melalui autoresponder Aweber ini, di mana anda boleh menggunakan link ini. Contohnya kita copy link ini, okey, ataupun kita klik pada butang preview dan ia akan redirect kepada borang ini terus. Jadi anda lihat di sini, anda tidak perlu memasukkan sebarang coding ke dalam website anda, kerana anda hanya perlu memberikan link ataupun link yang telah diberikan di sini untuk anda mengumpul mailing list anda. Namun ini saya tidak sarankan anda menggunakan fungsi ini untuk anda mengumpul mailing list secara public, kerana saya lebih sarankan untuk anda menghasilkan satu squeeze page, di mana dalam squeeze page tersebut menerangkan apa kelebihan jika mereka masukkan nama dan email, dan dalam squeeze page tersebut anda mungkin boleh masukkan video, preview dan sebagainya. Ini adalah tujuan untuk menarik lebih ramai orang yang berminat untuk masukkan nama dan email mereka. Berbanding sekiranya anda hanya memberikan borang seperti ini tanpa sebarang maklumat lanjut tentang info apa yang anda nak berikan sebenarnya. Jadi ini akan mungkin akan kurang menarik minat prospek anda untuk memasukkan nama dan email mereka. Okey, namun ini anda sebagai tutorial, jadi anda boleh lihat ini adalah salah satu cara untuk anda um, menggunakan web form anda ini. Okey. Jadi itu cara yang ketiga, dan biasanya orang akan menggunakan cara yang pertama, itu I will install my form ini ke dalam squeeze page mereka sendiri. Jadi untuk kita install ataupun memasukkan coding HTML ke dalam squeeze page anda ini, anda boleh rujuk dalam video untuk modul yang ketiga, iaitu dalam modul membina squeeze page anda. Okey, jadi setelah untuk itu anda telah pun selesai untuk tutorial bagaimana untuk anda membina web form anda ataupun juga digunakan sebagai opt-in untuk sistem autoresponder anda. Jadi saya harap ianya jelas. Namun begitu, jika anda rasa masih kurang jelas dengan penerangan ini, anda boleh lihat semula video ini, kerana ini saya yakin ini melibatkan agak teknikal sedikit. Jadi kadang-kadang bagi mereka yang masih baru dalam bidang marketing ataupun masih baru dengan penggunaan sistem-sistem software di online ataupun di internet ini, mungkin ianya agak sedikit mengelirukan. Namun begitu, anda jangan risau, anda jangan bimbang. Anda hanya boleh replay
video ini dan anda lihat bagaimana step by step untuk anda menghasilkan borang opt-in anda, kerana saya yakin setelah anda menguasainya sistem step ini, anda tidak akan dapat sebarang masalah kelak, kerana anda hanya perlu gunakan step yang sama sahaja untuk anda menghasilkan opt-in form anda untuk produk-produk yang lain pula. Jadi saya harap anda jelas dengan penerangan ini. Kita bertemu dalam video yang seterusnya, bagaimana cara untuk anda menulis newsletter anda ataupun juga dikenali sebagai email follow up anda. Jadi bertemu dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.